Hari Sabat yang diberkati telah pun tiba. Hari ini, kita akan mempelajari firman Tuhan bahwa subjek kita akan diubah. Menurut ajaran Alkitab, kita akan diubah menjadi tubuh rohani daripada tubuh fizikal kita sekarang dan hidup kekal dengan Tuhan di syurga apabila kita kembali ke kampung halaman syurgawi yang kekal. Tuhan mengajar bahawa Dia memberi kita hukum perjanjian baru supaya kita dapat diubah. Apabila kita mematuhi semua hukum perjanjian baru dengan baik, kita dapat mengambil bahagian dalam perubahan yang indah ini, maksudnya, barulah ada perubahan. Orang berkata, agar seseorang diubah sepenuhnya, satu-satunya perkara yang perlu dia sedari ialah kasih. Tanpa menyedari berapa banyak Tuhan mengasihi kita, kita tidak dapat menjalani kehidupan yang suci dan soleh sebagai orang Kristian yang benar. Orang yang menyedari kasih Tuhan dapat menginjil setekunnya. Orang yang memahami kasih Tuhan tidak beragu-ragu ikut dan percaya Kristus. Tidak kira apa penganiayaan, kesulitan, dan penderitaan. Para ahli gereja awal menyaksikan Kristus sendiri disalibkan. Melalui semua pengorbanan untuk mengampuni dosa kita, mereka betul-betul menyedari kasih-Nya. Jadi, mereka sanggup menjadi makanan singa atau lilin manusia untuk dibakar. Meskipun di tengah-tengah kezaliman orang Rom, mereka tidak berhenti ambil jalan iman. Sebab iman mereka berubah menjadi mutlak, bersemangat dan membara-bara adalah kerana kasih. Kerana mereka menyedari kasih Tuhan. Hari ini, biar saya beritahu sebuah cerita lama secara ringkas. Adakah anda tahu cerita dongeng Si Cantik dan Sang Raksasa? Ada seorang putera yang sangat kacak. Namun, dia sangat sombong. Selain itu, dia hanya mementingkan diri dan hanya memikirkan diri sendiri, serta tidak mempertimbangkan orang lain. Lalu suatu hari, ada seseorang melawat istana yang ditinggal oleh putera itu. Putera itu tidak menghiraukannya, malah berkata, "Jangan pedulikannya, halaulah dia keluar." Supaya saja dia bertitah untuk menghalaunya, putera itu dihukum, mempunyai rupa yang sangat hodoh dan berubah menjadi seekor binatang yang menakutkan. Semasa itu, para hamba di istana juga disihir, menjadi jam, cerek, dan sebagainya. Satu-satunya jalan untuk mengungkai sihir adalah pertama, putera itu harus menemui orang yang mengasihinya. Kedua, dia harus menyedari kasih. Hanya apabila dia menyedari kasih, barulah dia diubah kembali ke rupa asal. Itulah syaratnya. Namun, orang biasa melihat muka binatang berasa takut dan tidak mau mendekatinya. Lalu, dia bertemu dengan seorang jelitawan yang bernama Bel. Akhirnya, mereka berdua mengasihi satu sama lain secara ikhlas, tidak kira bagaimana rupa binatang. Dengan bertemu dan jatuh cinta dengan Bel, binatang belajar bagaimana mengasihi dan apakah kasih. Akhirnya, dia dapat berubah kembali ke rupa seperti semula. Inilah cerita dongeng Si Cantik dan Sang Raksasa. Walaupun ini sebuah cerita kanak-kanak, saya berkongsi kerana cerita ini buat kita mudah memahami dan mengaitkan dengan ajaran Alkitab. Bagaimana kemah badan dosa kita
akan diubah dalam sekejap mata dan menjadi badan rohani kembali ke rupa asal. Jika kita juga mengharapkan perubahan yang baik, kita harus menyedari kasih hebat Bapa dan Ibu Syurgawi. Untuk diubah, kita juga perlu menyedari kasih dan menemui orang yang kita kasihi. Menurut ramalan-ramalan Alkitab, Tuhan mengajar bahawa kita akan diubah kembali ke rupa malaikat, seperti dulu di kerajaan syurga yang kekal. Namun, untuk hal ini berlaku, kita mesti mematuhi hukum dan perintah Tuhan dengan setia. Perintah Tuhan mengandungi unsur-unsur rohani yang boleh mendatangkan perubahan. Bukan semua orang kudus gereja awal begitu kuat iman pada mulanya. Namun, apabila mereka semakin mengenali Kristus dan mengikut ajarannya, mereka menyadari bahawa pengorbanan Kristus dan darahnya yang dicurahkan di salib bukan disebabkan oleh kesalahannya, tetapi disebabkan oleh berpuluh-puluh ribu dosa kita di syurga. Dia disebat, dihina, dan disalibkan untuk kita. Berdiam-diam menderita untuk mengampuni dosa kita yang tidak dapat diampuni. Sejak menyadari kasih pengorbanan itu, tidak kira apa kesukaran, penganiayaan, sembuhan atau apa di bumi ini pun tidak dapat mempengaruhi iman mereka. Sama ada dipanggil sesat, mazhab, atau dihujat di mana-mana pun, tiada apapun dapat menghancurkan iman mereka. Jadi, melalui tajuk hari ini, kita akan diubah. Tanyalah diri sendiri. Adakah kita betul-betul mengenal Tuhan dan mempunyai kasih yang begitu dalam terhadapnya? Apabila kita menyadarinya, perubahan akan berlaku. Seperti putera dalam cerita dongeng disihir dan menjadi seekor binatang, tetapi berubah kembali ke rupa asalnya apabila dia bertemu dengan orang yang dia cintai dan menyadari kasih. Iman kita pun sama. Janganlah datang ke Sion, menginjil, atau berdoa secara ritual. Waktu doa ialah masa berbual dengan Tuhan yang kita sayangi. Betapa cemasnya kita menantikan masa itu. Kita menunggu masa itu sambil berharap masa itu datang secepat mungkin. Bukan? Kalian semua, jika kita datang ke Sion selepas memahami kasih Tuhan, kita pasti teruja untuk datang ke sini setiap hari Sabat. Namun, tanpa kasih kepada Tuhan atau kehilangan kasih itu, kita akan mementingkan hal-hal duniawi lebih daripada hari Sabat atau perayaan suci yang lain. Kita akan lebih bergembira melakukan hal-hal lain dan bertemu dengan orang lain. Apabila kasih kepada Tuhan menjadi dingin, kita akan menjadi seperti putera yang disihir itu. Tuhan selalu memberitahu kita dalam Alkitab betapa Dia mengasihi kita. Janganlah anggap itu hanya sebagai ayat-ayat yang tertulis dalam Alkitab. Tuhan menuliskan kasih dan prihatinnya kepada kita dalam surat yang dipanggil Alkitab. Dia tidak patut disebat, diseksa, diejek, atau dihina, bukan? Walaupun dia mengambil jalan itu disebabkan dosa kita, adakah kita menganggap dia sebagai objek kasih dan mengasihinya? Apabila orang yang dikasihi minta sesuatu, walaupun ada berpuluh-puluh ribu urusan di dunia, tidakkah anda mengetepikan semuanya dan bersungguh-sungguh melakukannya? Sekaranglah masa kita perlu menyemat iman diri sekali lagi dan lihat suhu kasih kita kepada Tuhan.
Mari membuka buku Yohanes bab 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahawa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Secara berterusan, Tuhan memberitahu kita betapa Dia mengasihi kita. Dia menyuruh kita memahak kasih itu pada hati dan menjaga serta mengasihi mereka dengan hati seperti itu. Mari lihat buku Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Tuhan yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Tuhan, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Paulus memahami kasih Tuhan. Jadi dia tidak cuba mengelak 40-1 pukulan, dilempari batu, atau disesah. Dia menghadapi banyak kesukaran, kelaparan, diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Semua keadaan luar, ada halangan ini, pun bukanlah masalah, kerana dia menyedari kasih Tuhan untuk kita. Paulus melakukan yang terbaik hanya untuk kerja penyelamatan manusia di bumi ini, dan itulah apa yang Tuhan ingin capaikan. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh kerana engkau kami ada dalam bahaya, maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Memandangkan Dia mempunyai objek kasih, menyedari kasih, dan hati kasih melalui Dia yang mengasihi kita, semua unsur luaran bukanlah apa-apa lagi baginya. Dia dapat mengatasi semua unsur itu dan menganggapnya seperti tiada. Namun, tanpa kasih untuk Tuhan, semuanya akan menjadi sukar. Amat sukar dan menyakitkan. Kalian semua, apabila anda mati menggantikan orang yang dikasihi, kematian itu tidak sakit. Mengecualikan semua unsur, namun jika anda berfikir, aku akan mati secara tidak adil, maka apa jenis kematian pun akan sangat menderita. Di sini juga tertulis, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin bahawa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ada kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan bagaimana dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Buku Roma 48 menunjukkan sejelasnya arah iman yang mesti kita ambil. Kita berdoa pada waktu doa setiap hari. Beribadah pada setiap hari Sabat, hari ketiga, dan perayaan-perayaan. Jadi kita sering mungkin berfikir, aku melakukan kerja penginjilan sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun, berbuat baik secara luaran sahaja bukanlah arah iman yang betul. Dalam perumpamaan yang Tuhan berikan, ada lalang dan kantum. Antara kantum, ada apa lagi? Tuhan berkata ada sekam juga. Sekam kelihatan seperti kantum, tetapi dalamnya adalah kosong. Kita perlu mempunyai iman yang didirikan dengan kasih untuk Tuhan, menginjil, berdoa,
dan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan iman dengan kasih itu. Jika kita melihat saudara-saudari dengan kasih yang kepada Tuhan, kita dapat menghargai mereka semua. Jika kita menghadiri ibadah hari Sabat dengan hati yang mengasihi Tuhan, kita akan teruja. Namun, jika kita mengulang aktiviti tanpa kasih kepada Tuhan dan menyambut hari Sabat hanya kerana hari ini hari Sabtu terikat oleh ketetapan dan peraturan, kita tidak akan bersukacita atau bergembira dalam kehidupan iman. Jika kita berfikir, adakah hari ini perlu pergi? Hari ini aku mau berehat. Kita tidak bergembira walaupun datang ke gereja. Jika apa sahaja aktiviti dilakukan tanpa kasih kepada Tuhan dalam kehidupan iman, kita tidak dapat menjadi orang yang menang. Apabila kita mempunyai iman dan kasih kepada Tuhan, kita dapat menjadi orang yang menang dan mengatasi semua kesukaran. Kemudian kita dapat berkata, tiada makhluk lain akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sehingga sekarang, kita menyambut musim ruluh rohani yang harus kita tuai hasil baik selepas maju dalam jalan iman untuk Injil. Namun, jika kita pakaikan seperti apel, per atau kantum, tetapi tiada biji di dalam seperti sekam, itulah masalah yang sangat besar. Banyak kali hal ini berlaku apabila kita tidak memahami atau menyedari kasih Tuhan. Jadi, mulai sekarang, mari bina iman yang sebenar dengan memahami kasih Tuhan sebetulnya. Apabila berdoa, itulah masa kita bertukar kata-kata kasih dengan Tuhan yang kita sayangi. Janganlah anggap Tuhan hanya sebagai penyelesai dan selalu minta, Tuhan, tolong selesaikan ini dan itu apabila bermasalah. Memang, dia penyelesai masalah. Namun, fikirkanlah betapa banyak Tuhan mengasihi kita pendosa. Betapa tekan, berusaha, dan cemas Tuhan dalam proses agar kita mendengar Injil dan dipimpin ke kebenaran serta diberi pengampunan dosa supaya kita memasuki syurga yang kekal. Dengan demikian, kita dapat membina iman yang betul dan berdiri teguh dalam Tuhan. Namun, jika kita tidak memahami kasih kepada Tuhan, dapatkah kita menjadi sebahagian kumpulan orang yang akan berubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir? Kita perlu memikirkan hal ini juga. Buku 1 Tesalonika, bab 4, ayat 14. Kerana jikalau kita percaya bahawa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahawa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Tuhan bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, iaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari syurga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kerana itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Menurut ramalan Alkitab, pada waktu tanda diberi, iaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari syurga dan kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan untuk memasuki rahmat dan kemuliaan ini. Di sini tertulis, diangkat dalam awan. Namun, ini digambarkan sebagai diubah dalam buku 1 Korintus. Mari lihat buku 1 Korintus, bab 15. Bab 15, ayat 50.
Saudara-saudara, inilah yang hendakku katakan kepadamu, yaitu bahawa daging dan darah tidak mendapat bahagian dalam kerajaan Tuhan, dan bahawa yang binasa tidak mendapat bahagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahsia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan bagaimana? Diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Mari lihat apakah jenis perubahan itu di ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahawa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Alkitab berkata bahawa jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, apa akan berlaku? Kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Badan yang dapat mati akan berubah menjadi badan yang tidak dapat mati. Dan yang dapat binasa akan mengenakan yang tidak dapat binasa. Maksudnya, kita akan mendapat kembali ke rupa asal. Walaupun ada berbagai unsur yang dapat mengubah kita, satu-satunya yang paling boleh menyebabkan perubahan di dunia ini ialah kasih. Mari lihat ajaran Tuhan ini dalam buku Kolose bab 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan muka Tuhan. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, kerana kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan apa? Manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Di sini, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Bermaksud bahawa kita mesti buang semua minta yang sudah rosak, sifat duniawi dari nafsu duniawi dan hal-hal seperti itu. Tuhan juga berfirman, tanggalkanlah manusia lama serta kelakuannya dan kenakanlah manusia baru. Maksudnya, kita mesti tanggalkan topeng binatang dalam cerita tadi dan berubah menjadi rupa asal, bukan? Marilah menjadi orang seperti itu. Mari lihat buku Efesus bab 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serahkan segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kerana kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahawa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Apakah yang harus dibuat? Menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia bagaimana? Baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Untuk mengungkai sihir kita, Alkitab memerintah kita supaya menanggalkan manusia lama yang dirosakkan oleh nafsu yang menyesatkan dan diubah kepada rupa yang asal seperti malaikat syurgawi dengan mematuhi hukum syurgawi yang Tuhan berikan. Apakah hukum yang Tuhan berikan untuk kita berbuat demikian? Hukum perjanjian baru.
Jadi apabila Yesus mendirikan perjanjian baru serta memberi kita roti dan air anggur, dia berkata, roti ini ialah tubuhku dan air anggur ini ialah darahku. Bukan? Kita mesti ingat bahawa Tuhan telah menyelamatkan kita dengan biar kita makan tubuh dan darahnya. Janganlah hanya berfikir, aku makan sekepi roti dan minum secawan air anggur. Aku mematuhi kerana itu ketetapan Tuhan. Memang, apabila kita masih kecil secara rohani, kita hanya memperhatikan perintah. Namun, sekarang kita harus dapat menjumpai kasih Tuhan yang besar terkandung dalam perintah. Injil ini boleh menjadi lancar. Apabila kita berfikir, bagaimanakah aku dapat mengabdikan diri untuk Injil, sama seperti bapa dan ibu untuk kita, dan berusaha untuk Injil. Dengan demikian, kita semua dapat mengambil bahagian kumpulan yang akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Bukan? Perubahan tidak dapat berlaku begitu sahaja. Kita perlu mengasihi Tuhan seikhlasnya dari lubuk hati. Tolong ingat bahawa waktu doa ialah masa untuk berbual dengan Tuhan yang kita sayangi. Betapa kita nantikan waktu yang gembira itu. Walaupun dalam situasi apabila orang di sekeliling memfitnah dan mengejek kita pergi ke gereja, kita pun tidak digoyah oleh persekitaran jika kita mengasihi Tuhan. Mahupun penindasan, ketelanjangan atau pedang, atau situasi luaran yang lain akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita perlu iman yang lebih matang dan baik. Dengan demikian, pada saat kita diubah dalam sekejap mata, kita dapat berkata kepada Tuhan dengan kasih, betapa bapa dan ibu berprihatin dan mengasihi kami. Syukur kepada kasih Engkau. Aku dapat diubah seperti ini hari ini. Kesyukuran, kemuliaan abadi kepada bapa dan ibu kerana membenarkan pendosa ini berubah menjadi orang benar. Hari ini pada hari Sabat, mari sekali lagi merenung kasih mereka dan mempunyai hari Sabat yang betul-betul rahmat, bermakna, bahagia dan gembira dengan Tuhan yang amat kita kasihi. Semoga anda menerima rahmat pada hari ini. Sekian, terima kasih.